Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebarang berdasing yang ditambah pada sesuatu bahan, tulen akan menaikkan takat didih dan menurunkan takat lebur sesuatu bahan. Proses pengasingan berdasing daripada sesuatu bahan dikenali sebagai penulinan. Salah satu kaedah penulinan adalah kaedah penyulingan. Penyulingan boleh dijalankan untuk mengasingkan campuran bahan-bahan seperti penulinan alkohol daripada campuran air dan penulinan air daripada air laut. Penyulingan adalah kaedah yang digunakan secara meluas untuk memisahkan campuran berdasarkan perbezaan takat didih bahan. Untuk memisahkan campuran, cecair akan dipanaskan untuk memaksa bahan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah bertukar ke fasa gas. Gas itu kemudian melalui proses kondensasi untuk kembali ke fasa cecair dan dikumpulkan di dalam kelalang produk. Sebagai contoh, saya mempunyai satu bikar yang mengandungi air bersih. Namun begitu, air saya telah bercampur dengan sedikit garam. Air tersebut telah bercampur dengan garam dan saya perlu mendapatkan kembali air yang bersih. Tapi tanpa kehadiran garam di dalamnya. Jadi pendapat anak-anak, bagaimanakah saya boleh mendapatkan kembali air tanpa garam? Baik, saya perlu melakukan penulinan ke atas air. Ia adalah satu proses di mana bendasing akan dikeluarkan, iaitu garam. Bendasing dari bahan tertentu dipisahkan supaya ia boleh menjadi bahan tulen. Saya mungkin mempunyai teknik penulinan yang berbeza. Saya boleh melakukan penyulingan ataupun penghabluran. Apakah perbezaan di antara kedua-dua teknik ini? Seperti yang saya katakan, penyulingan ialah pengeluaran air daripada air garam. Saya tidak mahukan garam, jadi garam adalah bendasing. Jadi, penyulingan biasanya digunakan untuk mengeluarkan air dari bendasing, yang bermakna mengeluarkan cecair dari bendasing. Ini bermakna jika saya mempunyai air laut sebagai contoh dan sebagai sampel dan saya hanya mahu untuk mendapatkan air bersih, saya akan melakukan proses penyulingan. Tetapi jika saya mempunyai satu lagi keadaan di mana saya mahu garam sahaja dan bukannya air, kemudian saya akan menggunakan teknik lain yang dikenali sebagai penghabluran. Dan dalam eksperimen ini kita akan memberi tumpuan kepada proses penyulingan. Katakan kita ingin memisahkan campuran etanol dan air untuk mendapatkan kembali etanol tulen. Jadi, bagaimana saya boleh melakukan proses pemisahan tersebut? Jom sama-sama kita saksikan proses pemisahan etanol dan air menggunakan proses penyulingan berskala industri. Unit ini terdiri daripada control panel untuk menunjukkan suhu di setiap unit dan kadar alir cecair. Set penyulingan yang terdiri daripada boiler, condenser, distillation column jenis bubble cap, reflux control, distillate cooler and receiver. Secara teori, liquid yang mempunyai ketumpatan yang tinggi akan turun ke bawah, manakala liquid yang mempunyai ketumpatan yang rendah akan naik ke atas. Dari segi aspek keselamatan, operasi penyulingan ini biasanya berkaitan dengan bahan yang sangat panas dan mudah terbakar. Jadi berhati-hati semasa mengendalikan alat, mengambil bacaan dan mengumpulkan produk. Flowmeter harus dikendalikan dengan lancar agar tidak berlaku lonjakan tekanan di dalam peralatan. Periksa peralatan untuk mengetahui kerosakan komponen atau kerosakan kaca. Sekiranya terdapat kerosakan seperti yang dinyatakan tadi, sila laporkan kepada juruteknik anda. Kacamata keselamatan hendaklah sentiasa dipakai semasa mengendalikan bahan kimia berbahaya di makmal. Sarung tangan getah yang sesuai mesti dipakai semasa pelarut organik dikendalikan. Elakkan memakai pakaian yang mudah terbakar. Tekanan bekalan air ke kondenser dan cooler tidak boleh melebihi 2 bar. Jangan sentuh komponen unit yang panas dan seterusnya. Tim AFIK akan menunjukkan proses penyulingan itu berlaku. Jom kita sama-sama saksikan.
Sampel campuran cecair etanol dan air dimasukkan ke dalam reboiler. Cecair dipanaskan pada suhu takat didih etanol iaitu 78 darjah Celsius. Wak yang terhasil di dalam reboiler akan naik ke atas kolom dan berlakunya proses kondensasi di dalam kondenser. Proses ini akan menukarkan fasa gas bahan kepada fasa cecair. Produk etanol tulen akan diperolehi di bahagian atas top produk. Sampel yang melepasi kondenser dan sampel di bahagian reboiler akan diambil untuk diuji ketulinannya menggunakan alat refractor index. Sampel diuji setiap 5 minit sehingga selesai proses pemisahan. Sekarang, saya akan tunjukkan kepada kalian proses mengenal pasti kepekatan etanol di bahagian atas produk dan etanol di bahagian bawah produk. Beberapa titik sampel diletakkan di atas kaca. Pelaras di bahagian tepi, alat digunakan untuk mendapatkan garisan tengah antara dua warna. Setelah memperoleh garisan tengah di antara dua warna, bacaan yang ditunjukkan di bahagian bawah garisan itu direkodkan. Bacaan tersebutlah akan menunjukkan tahap kepekatan etanol yang diperolehi menggunakan graf kalibrasi. Contoh lain penggunaan penyulingan termasuklah penyah garaman, penyulingan minyak mentah, penghasilan minyak pati dan pembuatan gas cecair dari udara. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kami harap adik-adik semua dapat belajar sesuatu yang baru dari video ini dan dapat mengaitkannya dengan subjek yang sedang adik-adik pelajari di sekolah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang bidang ini, adik-adik boleh menyambung pengajian dalam bidang teknologi proses di Unicad Mindset. Semoga bertemu lagi. Bye.